Seterusnya adalah berkaitan dengan fungsi dan peranan wakil pihak berkuasa tempatan. Pertama sekali, seseorang wakil PBT yang dilantik bertanggungjawab dalam menghadiri mesyuarat yang dipengerusikan ataupun perbincangan yang dianjurkan oleh Ketua PPKPR. Ini termasuklah juga dari segi taklimat yang diselaraskan dari semasa ke semasa oleh Ketua PPKPR. Antara peranan utama oleh wakil PBT adalah untuk sentiasa memberikan pandangan dan nasihat berkaitan dengan undang-undang kecil PBT, urusan-urusan pengoperasian di kawasan PBT yang berkaitan, serta memberikan bantuan sekiranya ia diperlukan semasa urusan pemantauan PPKPR. Seseorang wakil PBT juga sentiasa perlu standby dengan maklumat-maklumat perhubungan sekiranya terdapat bantuan ataupun urusan yang memerlukan tindakan yang melibatkan PBT. Seseorang wakil PBT yang dilantik juga perlu arif mengenai undang-undang kecil PBT, memandangkan setiap urusan yang merujuk kepada PBT akan melibatkan pandangan daripada wakil PBT yang terlibat. Setiap wakil PBT juga dikehendaki untuk sentiasa bersama-sama dengan ketua dalam urusan pemantauan dan pengoperasian PPKPR. Dan yang terakhir, seseorang wakil PBT yang dilantik juga adalah tertakluk kepada keputusan dan tindakan yang diputuskan oleh PPKPR. Oleh yang demikian, setiap arahan dan tindakan yang diputuskan tersebut perlu dipatuhi dan diselaraskan bersama oleh wakil PBT dan anggota-anggota PPKPR yang lain. Seterusnya adalah berkaitan dengan fungsi dan peranan wakil polis diraja Malaysia. Seperti mana yang dimaklumkan sebelum ini, wakil polis diraja Malaysia juga merupakan seorang wakil yang dilantik di dalam pasukan PPKPR. Antara fungsi dan peranan utama bagi wakil polis yang dilantik adalah menyelaras dari segi keperluan urusan keselamatan bagi PPKPR dan juga semasa urusan pemantauan dan pengoperasian PPKPR semasa tempoh berkempen. Dalam konteks ini, wakil polis akan memberikan pandangan berkaitan dengan urusan keselamatan di bahagian pilihan raya yang terlibat. Seseorang wakil polis juga akan menyelaras dari segi keperluan berkaitan dengan maklumat-maklumat yang merujuk kepada senarai aktiviti kempen, maklumat berkaitan dengan permit kempen yang telah dikeluarkan, yang mana perkara tersebut perlu disediakan secara harian bagi memudahkan urusan pemantauan bersama dengan PPKPR. Di samping itu, setiap wakil polis juga dikehendaki untuk mengenal pasti dan menyediakan maklumat perhubungan berkaitan dengan balai-balai polis, dan juga setiap wakil polis juga dikehendaki untuk menyediakan maklumat perhubungan khususnya berkaitan dengan maklumat perhubungan di IPK, maklumat perhubungan IBD dan juga balai-balai polis yang terlibat. Ini bagi memudahkan urusan pemantauan sekiranya berlaku isu dan permasalahan dari segi keselamatan, dan seterusnya memudahkan urusan PPKPR untuk menghubungi sekiranya terdapat keperluan. Setiap wakil polis juga diminta untuk menghadiri setiap mesyuarat ataupun perbincangan yang dipengerusikan oleh pegawai pengurus mahupun ketua PPKPR. Sekiranya berlaku isu berkaitan dengan keselamatan, wakil polis juga berperanan dalam mendapatkan bantuan tambahan bagi anggota PDRM. Sebagai contoh, sekiranya berlakunya provokasi, berlaku kejadian-kejadian berkaitan dengan permusuhan, maka ini akan melibatkan bantuan dan penyelarasan dengan pihak PDRM. Setiap wakil polis juga adalah berperanan dalam membantu ketua PPKPR dalam menyediakan laporan polis sekiranya terdapat isu ataupun pelanggaran yang terlibat. So ini memang kita mohon bantuan daripada setiap wakil polis
agar dapat memudahcarakan dari segi penyediaan laporan polis sekiranya ia diperlukan untuk tindakan yang diambil. Setiap wakil polis juga perlu sentiasa memberi kerjasama yang sepenuhnya terhadap ketua dan anggota-anggota PPKPR yang lain dalam urusan pemantauan dan tindakan yang perlu diambil dari semasa ke semasa. Seterusnya adalah berkaitan dengan peranan wakil parti ataupun calon bebas yang dilantik semasa pilihan raya. Seterusnya adalah berkaitan dengan fungsi dan peranan wakil parti atau calon bebas yang menganggotai PPKPR. Antara fungsi dan peranan wakil parti ataupun calon yang dilantik menjadi perantara di antara PPKPR dan juga parti politik yang bertanding. So, ini adalah penting dalam memastikan setiap urusan ataupun tindakan yang diambil dapat diselaraskan, dapat dimaklumkan kepada wakil parti dan dipanjangkan kepada parti politik yang berkaitan. Setiap wakil parti yang dilantik juga perlu sentiasa memberi kerjasama yang sepenuhnya kepada PPKPR, khususnya dalam urusan pemantauan dan juga keputusan yang akan diambil, keputusan yang diputuskan semasa urusan pemantauan. Dalam konteks ini, kehadiran wakil parti bagi setiap urusan pemantauan adalah sangat penting, yang mana perlu dipastikan setiap keputusan yang diambil dapat dibincangkan dan diselaraskan bersama-sama dengan anggota PPKPR dan wakil parti yang dilantik. Seseorang wakil parti yang dilantik perlu menyediakan maklumat yang lengkap mengenai senarai nombor telefon calon, ejen pilihan raya atau wakil-wakil calon yang dilantik semasa pilihan raya. Seseorang wakil parti juga perlu sentiasa mematuhi arahan dan keputusan yang telah diputuskan secara bersama oleh ketua dan anggota-anggota PPKPR yang lain. Bagi tujuan penyelarasan, seseorang wakil parti atau calon adalah bertanggungjawab untuk memaklumkan urusan, keputusan dan tindakan yang telah diambil kepada parti yang beliau wakili. So, ini akan memudahkan urusan penyelarasan bagi tujuan pemakluman yang perlu diselaraskan dari semasa ke semasa di antara PPKPR dan juga parti politik yang bertanding. Dari segi fungsi dan peranan kerani pilihan raya pula, pertama sekali, seseorang kerani pilihan raya adalah bertanggungjawab untuk melaksanakan urusan kesetiaan dan pentadbiran bagi urusan PPKPR. Seseorang kerani pilihan raya juga perlu sentiasa memastikan bilik gerakan PPKPR sentiasa berada dalam keadaan yang baik dan teratur. Ini termasuklah dari segi kemudahan dan penyediaan kelengkapan seperti mesin fax, kemudahan telefon dan juga dokumen-dokumen yang berkaitan seperti borang-borang aduan serta laporan-laporan yang perlu disediakan dari semasa ke semasa. Seseorang kerani pilihan raya yang dilantik juga perlu sentiasa memberi komitmen yang sepenuhnya untuk bertugas mengikut tempoh masa yang ditetapkan. Kerani pilihan raya yang dilantik juga perlu membantu pasukan PPKPR dalam menyelaras dari segi penyediaan laporan harian yang lengkap dan memastikan laporan harian tersebut disediakan dan dikemukakan kepada SPR. Seseorang kerani pilihan raya juga perlu menyelaras dan menyediakan tuntutan dan perbelanjaan yang terlibat semasa urusan. Seseorang kerani pilihan raya juga perlu menyelaras dari segi urusan tuntutan dan urusan perbelanjaan yang melibatkan pasukan PPKPR. Seseorang kerani pilihan raya juga perlu sentiasa standby di bilik gerakan bagi tujuan untuk penerimaan dan juga mencatat sekiranya terdapat pengadu yang hadir ke bilik gerakan PPKPR. Dari segi logistik dan peralatan, pertama sekali, setiap pasukan PPKPR akan diberi kemudahan vest PPKPR. Yang kedua, kemudahan kenderaan, dokumen ataupun borang-borang yang berkaitan urusan pemantauan dan pengawasan PPKPR. Seterusnya, dari segi kemudahan logo SPR yang akan dipasang pada setiap kenderaan, iaitu di sisi kiri dan
kanan pintu kenderaan tersebut. Setiap pasukan PPKPR juga akan dilengkapi dengan peralatan-peralatan yang bersesuaian bagi memudahkan urusan pemantauan dan juga penguasaan semasa di lapangan. Dan akhir sekali, setiap ketua juga layak untuk menerima kadar alarm telefon iaitu sebanyak RM60. Seterusnya, ini merupakan contoh surat aku janji PPKPR yang mana setiap ketua dan anggota yang dilantik perlu memahami, perlu membaca dan jelas mengenai do and don'ts bagi setiap anggota setelah beliau dilantik sebagai anggota PPKPR. Next ini adalah contoh borang jadual kehadiran bertugas yang mana perlu dipantau dan ditandatangani pada setiap hari dan disediakan secara harian. Seterusnya, ini adalah dari segi maklumat yang perlu disediakan berkenaan dengan senarai keanggotaan bagi setiap pasukan PPKPR. Seterusnya merupakan contoh borang laporan pemantauan dan penguatkuasaan PPKPR. Borang tersebut perlu disediakan secara harian oleh setiap pasukan dan dikemukakan kepada pejabat pilihan raya negeri sebelum di peringkat pejabat pilihan raya negeri akan memanjangkan kepada ibu pejabat SPR. Penyediaan laporan tersebut adalah penting. Laporan tersebut perlu disediakan secara terperinci, secara komprehensif, memandangkan sekiranya berlaku isu ataupun laporan berkaitan dengan pelanggaran semasa tempoh berkempen, ia akan menjadi satu dokumen yang penting dijadikan sebagai bahan bukti terhadap isu ataupun pelanggaran yang berlaku. Sebagai contoh, sekiranya berlaku sesuatu petition yang dibawa ke mahkamah atas kesalahan yang telah berlaku semasa tempoh berkempen, ia akan menjadi dokumen utama atas sesuatu perkara, isu dan seterusnya merujuk kepada tindakan yang diambil oleh pasukan PPKPR. Dalam konteks ini, setiap laporan tersebut akan melibatkan dari segi penyediaan maklumat berkaitan dengan tarikh, masa semasa urusan pemantauan tersebut dibuat, lokasi ataupun tempat yang melibatkan urusan pemantauan PPKPR, pelanggaran, isu ataupun pelanggaran yang berlaku semasa urusan pemantauan dan yang terakhir adalah melibatkan tindakan yang telah diambil oleh pasukan PPKPR dalam melaksanakan urusan pemantauan dan pengoperasian yang terlibat. Seterusnya adalah berkaitan dengan contoh borang aduan yang mana borang aduan tersebut akan diselaras dan diguna pakai di bilik gerakan PPKPR. So dalam konteks ini ia akan melibatkan dari segi penyediaan maklumat berkaitan dengan tarikh, jam, nama pengadu, nombor kad pengenalan dan nombor telefon berkaitan dengan pengadu tersebut. Seterusnya adalah berkaitan dengan contoh permit bagi mempamerkan, memberikan atau mengedarkan bahan kempen pilihan raya. Permit tersebut akan dikeluarkan oleh SPR bila mana deposit bahan kempen pilihan raya sama ada oleh SPR ataupun kepada pihak PBT telah dijelaskan. So dalam konteks ini, SPR akan mengeluarkan permit kepada setiap calon atau parti politik yang bertanding. Berhubung dengan permit tersebut, ia akan melibatkan maklumat dari segi syarat-syarat bahan kempen pilihan raya yang perlu dipatuhi oleh setiap calon yang bertanding. Seterusnya adalah berkaitan dengan notis pelanggaran kempen pilihan raya. Bila mana berlakunya isu dan pelanggaran, maka pegawai pengurus dan juga PPKPR akan mengeluarkan suatu notis peringatan kepada calon terhadap pelanggaran yang telah dikenal pasti. So dalam konteks ini, pemakluman akan dibuat secara bertulis sama ada melalui pegawai pengurus atau ketua PPKPR kepada calon yang bertanding. Ini bagi membolehkan setiap isu yang berbangkit
setiap isu yang berlaku dapat diambil tindakan yang sewajarnya oleh calon atau parti politik yang bertanding. Seterusnya adalah berkaitan dengan contoh WhatsApp, laporan harian dan pemantauan PPKPR. Kalau dapat dilihat di sini, yang ini merupakan template yang perlu diselaraskan oleh setiap ketua dan anggota PPKPR. Seperti mana yang saya pernah maklumkan sebelum ini, adalah lebih mudah sekiranya setiap ketua mewujudkan grup ataupun kumpulan WhatsApp bagi memudahkan urusan laporan disediakan secara on-site reporting. Bila mana kita membuat pemantauan sebagai contoh di lokasi yang pertama, akan boleh disediakan laporan secara terus, yang mana ia akan melibatkan maklumat dari segi tarikh, masa, lokasi parti dan juga isu-isu yang berbangkit semasa urusan pemantauan di lapangan. So, dalam konteks ini, setiap laporan akan dapat disediakan dengan lebih cepat, lebih tepat dan seterusnya akan membantu untuk menyediakan laporan harian secara bertulis kelak. Secara kesimpulannya, perkara-perkara yang perlu diberi perhatian oleh PPKPR, yang pertama, jumlah maklumat permit polis secara harian. Yang kedua, jumlah maklumat laporan polis secara harian. Yang ketiga, laporan WhatsApp yang disediakan melalui grup WhatsApp yang perlu disediakan pada setiap hari. Dan yang terakhir adalah laporan harian PPKPR yang perlu disediakan secara bertulis dan dikemukakan pada hari yang berikutnya.